Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimati Cik Husaini Ali dan seterusnya sahabat-sahabat ahli QM yang berada di dalam baru masuk dalam grup Zoom meeting kita. InsyaAllah kita mulakan sesi program kita pada malam ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang hadir. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan atau kita akan menceritakan beberapa perkara yang kata lebih kepada untuk menjadi membina kejayaan di Kuantum Metal. Dalam Kuantum Metal ni bukan setakat kita menyimpan emas, bukan setakat kita melabur emas dan juga bukan setakat kita buat pajakan GCA apa semua, tetapi ada ruang di mana ruang untuk kita buat duit. Ruang untuk kita buat duit. Dan insyaAllah malam ni Cik Husaini akan membagi briefing yang lebih lengkap dan lebih mendalam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jika ada soalan insyaAllah boleh tanya, jangan malu dan segan, boleh type di ruangan chat atau di akhir sesi nanti kita boleh interaksi dua hala. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Husaini Ali untuk meneruskan sesi beliau pada malam ini insyaAllah. Dipersilakan. Okey, sound check. Okey, dengar Adi? Dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, syukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama pada malam ini. Saya rasa ada rakan-rakan kita yang masih lagi belum habis solat. Tempat saya ni dia laju 8 rakaat sekejap je kan. Kebetulan hari ni pun memang berbuka kat luar tadi, jadi lari cepat-cepat balik sebab program kita malam ni kan. Alhamdulillah kita dah masuk ke hari ke berapa di puasa? 23, 24 hari 24 Ramadan. Alhamdulillah sehari 6 hari kita akan menyambut hari raya kan. Okey, tapi walau bagaimanapun saya rasa terpanggil dan bertanggungjawablah, rasa tanggungjawab sebab semua tim gila emas. Tim gila emas kan. Kita tengok yalah tak ada apa-apa aktiviti kan, jadi kita ambil inisiatif untuk buat juga aktiviti untuk tim kita, especially yang mana memang dah jadi member di Kuantum Metal tapi nak tengok peluang-peluang, mungkin ada peluang-peluang perniagaan di Kuantum Metal selain daripada kita ada peluang meningkatkan kita punya keuangan dengan cara kita menyimpan ataupun menjadi pengumpul emas menggunakan produk GSA. Kita juga boleh menggunakan belanja hangus kita untuk mengumpul emas di produk GCA. Kita boleh melabur di mana emas kita akan digandakan untuk mendapat lebih keuntungan dengan produk GAE. Daripada tiga-tiga ni kita boleh buat untung, tapi mungkin ada yang berminat nak bina bisnes ataupun nak bina kerjaya di Kuantum Metal. Hari ni malam ni saya akan sharekanlah bagaimana kita boleh membina kerjaya di Kuantum Metal. Okey. Apa yang saya share ni lebih kepada pengalaman kerana dah biasa kerja-kerja dengan agensi ni, membina tim di agensi ni. Saya cuba aplikasikanlah sedikit sebanyak pengalaman, dan sepanjang pengalaman saya membina tim di Kuantum Metal ni lah. Untuk yang masih belum kenal, saya kenalkan diri saya. Nama saya Husaini bin Muhammad Ali. 15 tahun pengalaman dalam industri takaful. Memang sangat berpengalaman dalam membina agensi. Untuk pengetahuan semua, kalau dalam industri takaful ni memang agensi kami ni antara agensi yang besar lah, dengan lebih 1000 orang ejen. Jadi memang kerja-kerja agensi ni memang dah sebati dengan hidup saya.
Cuma bila mengumpul emas ni ialah minat saya. Minat saya dah bertahun-tahun dah memang minat kumpul emas. Tapi bila semenjak dah masuk umur 5 series ni, saya dah mula fikir-fikir untuk cuba cari retirement plan lah kan, buat cuba-cubalah tak nak stres-streskan serabut-serabutkan kepala otak kan. Saya pun cubalah melihat-lihat peluang yang ada, nak dijadikan cerita, nak jadikan rezeki. Ada sahabat saya approve saya, so buat tengoklah peluang yang ada dalam Kota Metal ni. Itu pun saya ambil masa yang lama. Daripada awal tahun lepas dia approve, saya ambil masa sampailah bulan 7 untuk buat keputusan join Kota Metal ni. Itu pun tak buat kerja lagi. Masih lagi tengok-tengok apa semua kan. Saya betul-betul start bulan 8 tahun lepas lah. Bulan 8 tahun lepas baru saya mula menceburkan diri dalam Kota Metal ni. Alhamdulillah pangkat saya sekarang ni masih lagi dealer, tapi insyaAllah lah dengan berkat doa tim-tim saya dan support daripada tim-tim saya, insyaAllah kita akan cuba move on ke depan lah untuk terus bina kejaya di Kota Metal ni dengan secara santai. Sebenarnya secara santai je. Alhamdulillah kenapa kita pilih emas, sebab emas ni dia evergreen lah kan. Daripada dulu sampai bila-bila pun emas sentiasa relevan dalam pasaran. Ada banyak bisnes kat luar kan. Jadi ada banyak, ada boleh kita macam-macam. Kalau kita nak jadi agent ke dropship kan, sebenarnya ada banyak kat luar, dan kebanyakannya kat luar tu memang boleh buat duit pun sebenarnya. Tapi bila saya tengok payout yang dibayar oleh Kota Metal ni, membuat saya rasa macam teruja lah kan. Sebab yelah, kita dah faham kan dalam industri ni struktur commission, bisnes-bisnes lain pun kita faham. Jadi bila kita tengok payout yang dibayar oleh Kota Metal ni, sebenarnya kalau tuan-tuan tahu sangat-sangat dahsyat tau. Sangat-sangat dahsyat dia punya payout yang dibayar oleh Kota Metal. Dan yang paling best kenapa kejayaan di Kota Metal ni, sebenarnya kita tak berjual emas pun. Sepanjang saya join ni dah berapa bulan daripada bulan 7 tadi, 7, 8, 9, 10 dah 4 bulan campur dengan 37 bulan ni, tak ada. Wang emas saya tak keluarkan pun sekeping pun physical emas tu untuk tunjuk contoh pada siapa, tak ada. Memang kita tak berjual emas, memang tak ada pernah pun bawa emas dalam bag tu. Jadi itu yang sangat-sangat menarik bisnes di Kota Metal ni. So kenapa emas, macam saya cakap tadi, dia sentiasa relevan, sentiasa ada peminat, dan sebenarnya emas dengan orang Melayu ni sangat-sangat dekat, sangat-sangat kuat. Kalau orang Melayu ni, dia memanglah suka betul dia dengan emas. Pergilah mana-mana, kalau kita cerita dengan perempuan ke, orang daripada umur 20-an, 30, 40, 50, dia sentiasa relevan untuk kita cerita pasal emas ni. That's why lah saya rasa waktu saya buat keputusan tu, aku nak cari bisnes yang mungkin sesuai untuk aku nak retire atau bersara ni kan. Saya tengok emas ni mungkin menarik lah. Betul tak tahu lagi income semua di Kota Metal tu. Sampailah saya masuk ke dalam dan saya buat kajian, rupanya memang best bisnes di Kota Metal ni. Okey. Okey, ada beberapa peringkat di Kota Metal ni, dan very simple, business pun very simple sangat. Cuma kita encourage orang untuk buka account. Siapa-siapa yang buka account tu, dia consider sebagai member di Kota Metal. Dan saya harap malam ni yang masuk ni, kalau ada orang baru pun tak ada masalah, boleh tengok je. Mungkin cuba boleh fahamkan, tapi siapa-siapa yang dah jadi members, dia boleh upgrade dia punya keahlian membership dia tu menjadi introducer, hanya dengan membuat pembelian mudah lah. Dan bukan dia beli untuk jadi keahlian tau. Sebenarnya dia beli emas, dia beli satu produk kita, produk pelaburan kita iaitu GAE. Dia boleh memilih sama ada nak beli produk GAE kali 10 satu unit. Sini dia tulis harga 1,380. Tapi baru-baru ni kita ada penyusutan RM yang agak ketara. Hari ni tadi saya tengok dah jadi 1,400, ada lebih lagi kan sikit. Jadi tahu dia berapa harga terkini dia?
265 harga sekarang 1 bulan. Harga sekarang dia punya RM berapa kalau untuk GAE kali 10 ni? Oh, tak tengok tak check. 14 lebih sikit dah, ada lebih Oh, lagi. 1400 14 gitulah lebih kurang. Kan. Sama juga dengan lagi satu produk dia boleh beli ialah GAE kali 5. Ini dia kena beli 3 unit. Dua-dua ni kalau beli terus dia boleh cakap dengan kita punya dealer yang kita nak dipromotkan ke introducer. Begitu saja, senang naik pangkat. Bila kita promote ke introducer ni, automatik kita akan dapat overriding ataupun commission 2% daripada produk GAE kali 10, 1.5% untuk produk GAE kali 5 dan produk GSA 0.5%. Yang ini payout ni dibayar dalam bentuk emas. Akan masuk ke dalam kita punya akaun GSA. Kemudian macam mana kita boleh jadi dealer? Okey, ini sikit struktur yang mungkin ada rakan kita yang masih tak faham. Bila kita ni dia punya tiering kita ni ialah tiering agency tu. Kita bukan tiering multi level. Kau kena cari kaki, pairing dan sebagainya kan. Kalau multi level dia ada pairing kan. Kita tak ada. Kita punya very straightforward. Dia ranking base, member naik ke introducer. Bila introducer menghasilkan introducer baru, dia akan terputus. Okey, dia hanya terputus daripada segi pembayaran komisen saja. Tapi daripada segi sale dia masih diambil kira. Jadi kalau sekarang introducer ni dia direct, dia makan 2% daripada member baru atau pelanggan baru. Tapi bila dia menghasilkan introducer baru, pelanggan dia tadi beli sendiri dan naik introducer, dia tak dapat apa-apa lagi kat sini. Tapi tak ada masalah sebab introducer ni diperlukan untuk kenaikan pangkat ke dealer. Untuk naik pangkat kepada dealer, dia sendiri kena jadi introducer lah, of course. Ni tadi pembelian ni sebenarnya untuk melayakkan dia jadi introducer. Kemudian dia ada wajib ada minima 5 orang introducer. Direct daripada dia. Dia tak boleh dia buat dia rekrut satu, lepas tu bawah tu rekrut satu, tak boleh. Dia mesti direct daripada dia 5 orang sekurang-kurangnya yang jadi introducer. Kemudian total sale introducer tu bukan 130,000 kan total sale daripada dia punya direct level dia tu mesti ada 30,000 daripada produk GAE. Okey, sebenarnya tuan-tuan ini adalah stage yang paling mencabar sekali dalam tiering di Kota Metal, especially yang mungkin baru nak berjinak-jinak dalam perniagaan. Tapi tak ada masalah sebab yang menarik sangat di Kota Metal ni kita tak ada maintenance or contract. Contohnya kalau katakan hari ni you dah jadi introducer, you nak kena maintain buat belian GAE kali 10 setiap bulan, tak ada. Jadi sekali you beli, you dah maintain jadi introducer, dia tak akan turun pangkat. Dia tetap introducer walaupun dalam you punya account dah kosong. Jadi bila dia macam tu, dia lebih macam dia cakap, dia boleh accumulate dah. Jadi you hanya perlu buat saja dan pastikan buat kerja. Nanti kan saya akan tunjukkan skrip, apakah aktiviti yang boleh dibuat supaya you all keep on terus mencari ataupun menaja rakan niaga baru supaya you punya downline tu tadi cukup dan akhirnya cukup sale yang boleh digunakan untuk kita promote sebagai dealer. Kerana dealer lah bermulanya kejaya kita di Kota Metal ni. Bila naik, dia ada banyak pangkat lagi atas, tapi dealer ni lah bermulanya kejaya kita di Kota Metal ni. Sebab apabila kita naik dealer, kita akan dibayar payout kita secara harian dalam mata wang USD. Okay? Jadi nak naik dealer tadi bila dah capai je ni, okay, 30,000 dah ada lebih 5 orang yang jadi introducer, kita kena bayar duit 300 dengan menggunakan akaun GSA kepada Kota Metal Corporate University untuk ada satu kos latihan. Dia panggil latihan tu nama dia Gold. Jadi dekat sana dia akan ajar kita lebih sedikit tentang apakah yang perlu kita tahu sebagai konsultan emas ni. Dia ada cara dia lah, kita tak boleh over
over promise dengan kita punya klien, kita tak boleh mis-selling, kita kena perwatakan kita kena baik dan sebagainya. Okey, wajib hadir dealer training selama 2 hari. Okey. Apakah kita dapat? Okey, apakah kita dapat? Kita tengok tadi, kita akan dapat 7% daripada GAE kali 10, 5% dari GAE kali 5 dan juga 2% daripada GSA. Ini ialah komisen kita dan dia bayar payout ni harian. Setiap kali ada belian, immediately kita akan dapat payout tu dalam USD. Tak ada tarikh bila komisen keluar. Dekat sini tak ada orang tanya saya, cik saya ni komisen bila keluar? Tak ada. Dekat sini immediately. Dan everyday komisen tu kita dapat everyday setiap kali ada belian. Yang paling best sekali kita tak menjual tapi kita ada jualan. Kita tak menjual tapi kita ada jualan sebab orang yang buka akaun yang kita encourage buka akaun tu dia sebenarnya menguruskan akaun dia sendiri. Kita hanyalah orang yang educate dan juga bagi advisory kepada pelanggan kita supaya buat belian menggunakan akaun dia sendiri dan belian tu pun dia buat sendiri. Saya melarang keras terutamanya kepada tim kita untuk ambil duit cash orang dekat tangan. Itu memang kalau boleh kita tak nak buat ambil duit kat tangan orang pergi bayarkan tu, kalau boleh jangan. Ajar educate dia macam mana dia nak buat sendiri. Tak kisahlah dia nak bagi you 1 juta pun, kalau boleh you educate dia untuk buat sendiri akaun dia dan dia uruskan semua akaun dia sendiri. Sebab pengalaman saya 15 tahun ni ambil-ambil pegang-pegang duit orang ni memang akan banyak masalah. Saya tadi saya rasa sepatutnya lepas ni saya akan masukkan slide supaya you all lebih nampak lah macam mana cara susunan tu dibuat supaya sebab you boleh jadi buat 30 orang, setiap satu orang beli GE kali 10 pun boleh, ataupun you mungkin boleh you ada duit, you mungkin boleh letak pasangan dekat bawah kita dan beli atas nama pasangan kita pun boleh, tak ada masalah. Janji level direct level unit tadi ada 30,000 daripada sale GAE dia. Tapi tak apa, kalau ada siapa tak faham pasal dealer ni boleh tanya. Sebab dealer ni yang paling penting sekali. Lepas you all naik dealer ni, yang lain-lain tu akan menjadi lebih mudah. Pertama sekali you dah ada duit dan you dah tahu macam mana jadi dealer. Lepas tu you hanya fokus untuk menghasilkan dealer-dealer baru saja. That's why saya cakap tadi, yang paling cabaran utama ialah bagaimana introducer nak jadi dealer. Itu saja. Bila dah jadi dealer, kerja lain dia dah mudah. Ini contoh. Contohnya dealer, dia ada pelanggan baru. Pelanggan baru tu beli GAE kali 10, dia akan dapat 7% dalam USD. Tapi kalau dia ada introducer dia ada pelanggan baru, introducer dia dapat 2% dalam bentuk gold, tapi dia dapat 5% overriding ke atas introducer dia dalam USD. Jadi you nampaklah kan, jadi bila lagi besar tim kita, lagi banyak kita punya commission overriding. Okey, yang ini saya akan laju je bagaimana nak jadi developer sebab saya nak fokuskan kepada aktiviti dan juga skrip bagaimana kita nak approve dan sebagainya. Sebab saya kalau boleh tak nak kita punya kelas ni lama, kita cuba habiskan dalam sekitar 40 ke 45 minit saja. Okey, untuk jadi dealer developer, selepas dealer dia ada dealer developer, kena menghasilkan 5 direct dealer. Dealer di bawah orang bawah kita tu kena ada 5 dealer. Dengan sales 150,000, maka kita dah layak untuk naik dealer developer. Tapi tak ada masalah, walaupun kita menghasilkan dealer, kita sama pangkat kan, sebelum kita nak hasil, kita nak kumpul 5 dealer tadi, kita sama pangkat dengan dealer kita kan, kita masih lagi dapat overriding 1% daripada group dealer yang kita sedang hasilkan. Dia tak ada tunjuk sini. Itu pun nanti saya akan cuba tambah dalam slide tu. Ni saya ambil slide agensi lain ni. Ni ada dia. Kita nak jadi ke dealer developer, kita sekarang masih dealer. Tapi kita menghasilkan dealer. Sebelum kita nak kumpul 5 orang tu, tapi sebenarnya kita dapat juga daripada grup dealer yang kita hasil tu sebanyak 1%. Jadi dia tak terputus. Jadi bila cukup 5 orang dealer yang kita dah hasilkan, kita akan naik ke dealer developer. Bila dealer developer, kita ada extra 3.5%. Ini saya rasa salah ni. Kalau dia direct, dia 10%. Tapi tak apa, nanti kita tengok balik jadual.
Kalau tak salah saya direct dia 10.5%. Okey, yang ni semua sama. Kemudian daripada dealer developer kita boleh naik ke merchant dengan menghasilkan 5 direct dealer developer dan juga plus 25 direct dealer. Ini yang betul-betul powerful lah untuk buat kan. Tapi insya-Allah saya rasa bukan sesuatu yang agak mustahil untuk dibuat, dan insya-Allah kalau dengan strategi yang betul benda ni memang boleh dibuat so lagi banyak dia punya overriding dan lagi tamak lah dia lagi tamak dan lagi besar lah payout dan ataupun commission yang dia akan dapat Okey, ni adalah perjalanan. Sebenarnya ada lagi pangkat selepas merchant tadi. Kita ada merchant developer, kemudian kita ada senior merchant. Tapi cukuplah saya cerita sekarang sampai merchant saja. Sebab saya pun tak nampak lagi, jauh lagi jauh lagi pangkat tu kan. Walaupun kita dah nampak, kita tahu pendapatan dia, tapi tak apa, cukuplah hari ni saya sharekan apa yang saya buat supaya at least sikit sebanyak tim-tim saya dapat idea macam mana nak buat. Waimah kalau ada tim-tim lain yang ikut program ni pun dapat sedikit sebanyak idea untuk macam mana nak buat bisnes di Quantum Metal ni Ini semua ada kat sini. Okey, ini ialah payout yang dikeluarkan secara official oleh pihak syarikat. Kalau kita tengok introducer, the dealer, ni yang saya cakap tadi. Dealer sebelum dia nak naik ke dealer developer, dia ada satu lagi stage kat sini. Yang mana dia tak terputus. Dealer-dealer tu dia still dapat Kemudian dia naik dealer developer baru dia jadi merchant. Merchant dia akan ada satu lagi stage kat sini sebelum dia naik merchant developer dan akhirnya naik kepada senior merchant. Ini ialah pangkat tertinggi dalam Quantum Metal. So kalau kita tengok total payout dia 2 campur 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itulah saya cakap payout 20% ni sebenarnya kalau dalam industri adalah satu payout yang sangat tinggi. Satu payout yang sangat tinggi untuk mana-mana ejen yang mendapatkan komisen secara yang buat kejayaan ni secara komisen, mendapat komisen kan. Dia buat jualan, dia dapat komisen. Sebenarnya ini adalah satu jumlah payout yang sangat tinggi dengan berapa level ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 level. Jadi kalau tuan-tuan nampak lah, kalau tuan-tuan biasa dengan agensi, nampak macam mata yang saya pandang ni kan, sebenarnya dia punya potensi pendapatan sangat-sangat gila. Betul saya cakap. Nanti saya tunjukkan dengan you all actual pendapatan saya hari ni yang you all boleh tengok. Memang tak ada rasa supaya untuk memotivasikan you all untuk cepat-cepat naik dealer, especially yang belum naik dealer lagi Okey. Ini ada beberapa contoh lah. Auto kiraan jualan setiap hari. Macam saya cakap tadi, kita tak ada tarikh komisen keluar ataupun cip saya ni komisen berapa kali sebulan. Kalau di Quantum Metal tak ada komisen, kita hari-hari dan dia auto kira immediately. Setiap kali jualan je berlaku transaction, lulus je orang tu masuk je dalam sistem dia, dalam sistem kita pun dah ada komisen. That's why saya cakap tadi, yang mana-mana masih lagi introducer kat sini, cuba plan macam mana nak cepat-cepat naik dealer. Nanti tengok apakah skrip yang boleh kita gunakan, apakah aktiviti yang boleh kita buat untuk cepat-cepat naik dealer Oh, sekejap je dah 24 minit dah. Okey. Inilah pendapatan sebagai dealer developer. Ini pendapatan dia lah, contoh je lah 15 bulan 3. Ini orang punya rezeki lah kan, 24 bulan 3 dalam masa 9 hari 13,000. Okey, ini hanya nak tunjuk dan juga untuk mungkin kita dapat idea dan juga motivasi daripada slide-slide yang saya share ni Ini pendapatan merchant, lebih tamak lagi. 1 bulan 3 hingga 24 bulan 3 dalam 24 hari 168,000. That's why saya cakap kalau you all tengok pada payout tadi di Quantum Metal ni, payout dia sangat-sangat tinggi sangat-sangat tinggi berbanding dengan whatever business yang saya tahulah especially dalam kewangan. Jadi dia memang payout dia sangat tinggi. Okey, dalam strategi kita nak buat kejayaan di QM ni, kita ada dua strategi yang boleh kita gunakan. Satu ialah team builder, satu ialah personal producer. Personal producer ni dan juga team builder ni sebenarnya ada kekuatan masing-masing. Cuma saya lebih menggalakkan
you all pergi kepada team builder. Bila you all pergi kepada team builder, you punya kerja tu awal-awal je berat. Lepas tu dia semakin mudah. Kalau you pilih personal producer boleh juga. Tapi you punya kerja tu akan sentiasa keep on untuk cari potensi pelanggan yang boleh kita buat jualan tinggi. Contohnya kita close GAE kali 10. Kalau kita tengok kan banyak ada contoh orang close sampai 100 unit, sampai 50 unit dan sebagainya kan. Itu boleh buat juga. Memang you akan dapat komisen yang tinggi juga. Tapi macam saya cakap tadi, wajib jadi dealer segera. Sebab kalau introducer dia tak boleh dia juga tapi dapat, tapi dia tak sebanyak dealer. Jadi fokus kita kat sini tak kisahlah you nak jadi team builder ke, you nak jadi personal producer ke, you mesti jadi dealer dulu. Mesti nak jadi dealer dulu. Apa yang kita boleh buat untuk jadi dealer? Pertama, kita kena faham sales cycle. Sales cycle tu kena faham, tapi saya tak buat dekat sini secara sales cycle sebab kita tak ada menjual. Cuma apa yang you boleh yang saya ataupun yang dicadangkan ialah kita pertama yang kita kena buat ialah memprospek ataupun prospecting. Pastikan you all ada prospek list yang cukup. Sebab kalau tidak, kita akan rasa tak tahu dengan siapa kita nak cakap. Dan pastikan you all senaraikan nama prospek yang kita rasa kita boleh jumpa orang ni dan cerita pasal quarter metal. Cerita pasal quarter metal. Nama dia dulu. Jangan fikir macam mana nak cerita dulu tau. Fikir macam siapa yang kita nak cerita. Siapa nama yang kita boleh dapatkan ni. Pastikan kita buat list down, duduk sekejap, cuba tulis atas buku ke. Walaupun kita punya handphone ni ada 5,000 nama, tapi kita tak akan nampak selagi you all tak keluar dan tulis. You kena ambil satu buku, tak kisahlah buku apa pun, tapi tulis siapakah yang kita rasa kita boleh buat sharing dengan prospek kita ni pasal quarter metal. Yang tu kena ditulis dulu. Dan saya rasa untuk quarter metal ni senang. Kita tak ada limitation daripada segi umur, kita tak ada limitation daripada segi kerja apa, kita tak ada limitation daripada segi jantina, bangsa dan sebagainya. Semua orang yang hidup di Malaysia ni, yang ada IC, yang ada warga negara dia, kita jelas warga negara dia ada duit sikit, dia boleh jadi member di quarter metal. Jadi sepatutnya list prospek kita tu memang akan ramai. Kemudian prospek list kita ni boleh terdiri daripada kawan-kawan kita, saudara mara, rakan sekerja, adik-beradik dan sebagainya. Jadi kita selepas kita list down tadi, list down tu, mungkin kita boleh 50 dulu ataupun 100 dulu. Okey, kita ambil 50 dulu. Kita kecilkan prospek daripada 50 klien kita, prospek kita tadi tu, siapakah yang mudah untuk kita cerita dulu. Kita kena cari. Kita dah list kan, kita tengok siapa agak-agak yang kalau kita pergi buat presentation, dia boleh dengar. Walaupun kalau dia tak nak buka akaun pun tak ada masalah, tapi dia boleh dengar dan dia boleh bagi feedback kepada kita. Itu penting supaya 10 orang yang pertama tu, yang you all jumpa untuk ceritakan tu, dia boleh bagi feedback. Dia boleh bagi feedback. Tak close pun tak ada masalah, sebab kita sebenarnya dalam proses latihan untuk buat presentation. Dalam latihan untuk kita cari skrip yang sesuai untuk kita bercerita. Jadi pentingnya kita buat listing tu supaya kita tahu dengan siapa kita boleh bercerita. Kemudian prospek kita ni agak sebenarnya walaupun kita ada ramai kawan, walaupun kita ada ramai saudara, tapi sebenarnya dia agak terhad. Dia sebenarnya terhad. Kalau kita tanya mana lagi ramai orang kenal, orang yang kenal ke orang yang tak kenal? Of course lah orang tak kenal lagi ramai kan. Jadi kerja-kerja prospecting ni ataupun mengumpul prospek ni kenalah dibuat selalu secara online ataupun offline. You boleh buat secara online. Kalau siapa pandai sosial media, mungkin boleh dapatkan prospek daripada sosial media. Sama ada Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Tapi kalau generasi yang macam generasi yang macam saya ni, bukan tak pandai lah. Saya pandai kat TikTok, akaun TikTok semua ada. Tapi mungkin tak berapa sesuai dengan jiwa kita. Jadi kita lebih suka cara offline, kita lagi suka cerita dengan orang, tunjuk pamphlet, tunjuk flyer dan sebagainya. Jadi you boleh buatlah aktiviti-aktiviti
fizikal. Contohnya kita di tim Gila Emas ni kita ada boost, kita ada buat talimat, referral dan sebagainya. Jadi you all boleh bincang dengan dealer masing-masing macam mana nak buat aktiviti ni. Macam ni kita boleh buat aktiviti fizikal ni supaya kita ada cukup prospek untuk cerita. Sebab prospek kita yang kita kenal ni kadang-kadang ada masalah sikit. Apalah lagi kita sebelum ni dah pernah gagal dalam banyak bisnes kan. Buat multi level lah, buat apa gagal. Bila kita nak cerita pasal QM, engkau lagi dia kata kan. Cerita dulu yang dulu pun tak berjaya lagi kan. Jadi ada masalah. Jadi kadang-kadang perlunya kita ada prospek daripada orang kalangan yang kita tak kenal supaya kita dapat mengekalkan momentum semangat kita tu. Ini antara aktiviti memprospek yang kita jalankan secara fizikal di tim kita, tim Gila Emas. Kita ada taklimat, kita juga buka boost. Ini sepanjang 3 minggu kebelakangan ni lah, kita baru start juga dengan aktiviti fizikal ni bila kerajaan umumkan endemik story kan. Jadi kita pun mulalah dengan aktiviti fizikal. Jadi you all boleh buat flyers tapi pastikan tak ada menyalahi apa yang ditetapkan oleh Kota Mental sebab saya rasa Kota Mental dah sediakan hard copy untuk banner dan sebagainya. Jadi mudah sangat perniagaan di Kota Mental ni. Bila you dah ada senarai klien, senarai prospek tadi, bila dah ada senarai prospek, dia kena buat step ni. You tak boleh terus tau. Tak boleh tiba-tiba nak approach saja. Kalau kita orang tu tak tahu siapa kita, kita tak boleh terus. Dia panggil pendekatan, approach. Apa-apa bisnes dekat dunia ni memang kena ada approach. Waimah syarikat-syarikat besar yang buat bisnes pun dia buat approach, branding dan sebagainya. Tujuan kita buat approach ni tak lain tak bukan hanyalah satu saja. Kita nak minta kebenaran daripada orang yang prospect list kita tadi untuk kita cerita, untuk ambil masa dia tak lama, sekitar 10 ke 15 minit kita nak cerita pasal Kota Mental ni. Jadi ingat bila kita dah ada list, biasanya kita tak close kan, ataupun kita tak dapat nak cerita pasal kita, kesilapan kita ialah kita tak dapat buat presentation dengan betul. Contohnya, saya bagi contoh saya jumpa orang lah dekat Bazar Ramadan. Okey. Orang tu saya kenal-kenal gitu je. Tengok muka, nama kenal lah kan. Tapi saya cakap ni, sekarang ni Kota Mental kita ada satu bisnes bisnes emas di Kota Mental. Tapi dalam keadaan dia tak bersedia nak dengar saya punya presentation, mungkin sama berdiri dekat Bazar Ramadan tu kan, kita pun cakap dengan dia, baguslah bisnes ni, kita ada boleh simpan emas, kita boleh buat pelaburan, kita boleh buat gadaian. Tapi dalam keadaan dia tidak bersedia untuk mendengar apa yang kita cakap tadi. Itu adalah sebenarnya kesilapan yang paling besar. Jadi daripada prospect list tadi tu, kita kena buat pendekatan, iaitu dengan cara make appointment ataupun dengan cara kita minta kebenaran dengan dia. Boleh tak luangkan masa dengan saya? Kalau biasa saya gunakan macam ni lah. Terutama kalau orang kenal, contohnya nama dia Abu, Cik Abu, saya ada sikit proposal lah nak cerita. Cik Abu free hari Rabu atau hari Khamis ni. Saya tak tanya dia, Cik Abu free tak? Jawapan dia tak kan. Jadi selalunya saya akan bagi pilihan, Cik Abu free hari Rabu atau Khamis ni, saya nak ceritakan pasal pelaburan emas digital patuh syariah. Boleh kalau kita dapat jumpa sekejap dalam masa 15 minit ke, saya ambil masa sikit. Walaupun dia kawan kita, walaupun dia pakcik kita, walaupun dia sepupu kita, kita kena buat macam tu. Supaya pertama orang punya masa tu berharga. Kita punya masa, kalau orang buat kat kita macam tu, cerita meredah je, no, dia tak akan jadi. Jadi you kena minta kebenaran, Cik Abu, ataupun kalau ke kawan baik kita pun dia,
Lee, aku nak jumpa kau sekejap lah dalam masa 10 ke 15 minit. Aku nak cerita ada bisnes baru aku tengah tengok dah buat ni, Quantum Metal, macam mana kita buka akaun emas digital patuh syariah, kita boleh buat profit dia dekat sana dengan menggunakan belanja hangus je tau. Macam kita ada hutang kan, kita boleh gunakan hutang kita untuk kumpul emas. Jadi aku nak minta masa kau lebih kurang dalam 15 minit malam kan, okey tak lepas tarawih. Jadi kita minta kebenaran dia untuk kita cerita dengan dia. Bila kita minta kebenaran tu, orang tu akan bersedia untuk mendengar apa yang kita cerita. Jadi ramai orang dia rasa Cik Ustaz ni, padahal saya rasa saya selalu cakap dengan tim saya, inilah kerja yang paling mudah sekali sebenarnya. Sebab kita nak ajak orang buka akaun saja, bukan nak beli emas tau. Ramai orang dia ingat, ya budak ni nak jual emas dengan aku dah lah tak ada duit. No, kita bukan nak jual emas dengan dia, kita nak suruh dia buka akaun je dulu. So pastikan dia benda ni tak ada jalan shortcut. You kena buat selalu dan benda tu akan jadi kerja-kerja macam ni, dia adalah kerja-kerja yang melibatkan kemahiran. Hari-hari you buat, you akan mahir lah. Contohnya saya selalu kan, kalau berjumpa orang, soalan saya, Encik belum ada, sambil kepala saya menggiling kan, Encik belum ada akaun emas digital patuh syariah lagi kan. Kepala dia pun ikut gila dengan saya, belum. Jadi benda-benda macam ni dia melibatkan latihan dan you kena buat selalu. Jadi approach ni macam saya cakap tadi, pastikan ingat kita approach ni hanyalah untuk kita minta kebenaran, cerita dengan dia pasal Quantum Metal ni. Bila dia dah bagi kebenaran, dia barulah bersedia untuk mendengar apa yang kita cakap. Okey, Cik Husaini, saya tak pandai nak buat presentation. Tak apa, tak ada masalah. Sekarang you all kena fikir macam mana nak ajak prospek ni dengar ataupun masuk dalam Zoom, kelas Zoom, talikas yang agensi buat kan, ataupun kelas yang saya sendiri pun ada buat, ataupun you all punya leader-leader yang lain pun ada buat, boleh join dan ajak untuk dengar. Ingat sekali lagi, kita tidak menjual emas, kita hanya educate dia untuk buka akaun. Selepas tu kita slow educate dia supaya dia simpan emas. Then kalau you ada skill, boleh closing on bagaimana nak buat untung, boleh tunjukkan keuntungan dan sebagainya. Itu kita ada level lagi satu. Nanti insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan cuba share macam mana nak close big case dengan GAE. Sebab saya tak nak buat kelas tu sebab saya tak ada number tu lagi. Nanti orang cakap nanti Cik Husaini short sendiri, dia sendiri pun tak pernah buat. Tapi on team, develop team ni, yes, dalam masa 6 bulan ni saya dah buat. Memang dah ada, boleh kumpul, saya rasa 600 orang dah ada dah tim Gila Emas ni. So dengan ada sikit pencapaian dibuat ni yang saya nak share dengan semua. Semoga ada sikit idea untuk you all pun buat benda yang sama. Then selepas kita punya presentation tu dah okey, kita dah present, orang tu dah menunjukkan dia ada soalan nak tanya, yang itu kita panggil dia sebagai buying signal, ataupun dia dah menunjukkan minat. Then terus kita sama ada kita buat closing terus. Buat closing tuan-tuan, jangan macam tegeh-hegeh tau. Buat closing ni lah, dalam jualan buat closing ni lah yang paling penting. Ada orang dia, Encik faham tak? Faham Cik. Cik rasa okey dengan Quantum Metal ni, okey. Tapi dia tak buat closing. Okey sampai habis dia okey je. Jadi terus buat closing. Okey Cik, kita daftar kita punya akaun sekarang. Cik ada bawa IC tak? Minta IC dia, kita sendiri daftarkan untuk dia. Kalau kita duduk depan-depan dengan dia, kita daftarkan dia, kita turun nama dia, tanya dia nombor telefon, tanya dia email, suruh dia buka email sekarang. Bila dah kita klik setuju tu kan, agree tu, terus kita submit kan, suruh dia terus buka email. Cik boleh tak buka email Cik dekat handphone? Lepas tu terus dia buat password, kita guide dia untuk buat password dengan PIN number. Then kita akan dapat satu downline dekat sana. Apa kita boleh buat daripada downline kita ni? Kita boleh kumpul dia dalam grup WhatsApp untuk kita bagi info-info berkaitan emas. Tapi kalau ada banyak masa, boleh kita guide dia terus untuk cuba buka dan tengok macam mana keuntungan daripada GAE. Mungkin boleh lukis dan sebagainya, tu terangkan macam mana dia boleh buat pelaburan. Kita kena pandai-pandai lah. Kalau rasa-rasa dia macam tak selesa, kita boleh ajar dia beli dulu GSA dengan nilai minimum 10, 20, 30 ringgit dulu. Tapi kena pastikan
link kita kena betul dan pastikan prospek kita tahu macam mana untuk nak mendaftar. Kalau dia tak tahu, kita bantu untuk dia buat pendaftaran. Itu yang paling penting sekali. Dan bila dah siap proses tadi dah siap, dah masukkan dalam grup, kemudian kita kena sentiasa bonding dengan dia. Tanya sentiasa bagi info berkaitan dengan emas, harga emas masa dan ilmu-ilmu berkaitan dengan emas yang lain. Yang ini untuk tim Gila Emas kita semua dah sediakan. Sama ada you all boleh tengok di Facebook page Gila Emas, GILER Mas, Gila Emas. You boleh tengok dekat kita punya IG Gila Emas. You boleh tengok dekat kelas-kelas macam ni, ada dekat kita punya YouTube channel, dan kita ada juga channel Telegram Gila Emas. Jadi semua ilmu-ilmu ni boleh di-share dengan kita punya ataupun kita punya members yang baru, atau team member kita yang baru join dengan kita tadi. Okey. Dari bila dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah ramai kan. Daripada sanalah kita boleh adalah power sikit untuk membuat selecting. Yang manakah kita rasa ada kemampuan untuk membeli dan akhirnya menyumbang kepada kita punya production untuk kita naik kepada dealer. Yang mana dah dealer, daripada sanalah kita akan tengok yang mana ada potensi untuk kita jadi rakan niaga kita untuk sama-sama kita develop dia sebagai dealer juga. Nampak? Jadi dia punya kaitan dia kat sini apa? Dealer. Macam mana nak menghasilkan dealer je? Sebab dealer ni lah akan menghasilkan semua sampai ke pangkat atas sekali. Jadi dealer lah satunya jawatan yang memang kita kena fikir macam mana semua orang jadi, dan kita sendiri kena jadi dealer ni. Jadi dengan kita punya kerja yang lebih sistematik ni, insyaAllah kita akan dapat jadi dealer tu dengan lebih mudah dan cepat. InsyaAllah, apatah lagi kalau kita ada kelebihan sikit daripada segi modal, kita akan lagi cepat untuk naik dealer. Okey, ini contoh pendapatan berapa ni? Okey, 42 minit. Inilah contoh pendapatan tahun lepas, tahun 2021 sebagai senior merchant. Tengok tu, 2 juta pendapatan dia 1 tahun. Ini sebagai merchant 590,000. Ini pendapatan saya sebagai dealer 2 bulan. 2 bulan saya merasa dealer tahun lepas pun keluar EA form dalam sistem. Dia menunjukkan ada dapat 5,000. Ini baru 2 bulan saya jadi dealer. Kemudian nanti kejap lagi lepas ni saya akan tunjuk apakah kelebihan yang you dapat dalam sistem Continental sebagai dealer. Okey, ada apa soalan tak? Kita berapa orang ada di? Alhamdulillah 35 orang. Ada soalan boleh tulis kat chat. Kalau tak ada, boleh unmute, boleh tanya terus. Tak ada masalah. Okay, saya nak cuba buka. Asal saya tak boleh minimize ni. Oh, waktu tengah recording tak boleh minimize rupanya. Sekejap. Okey, inilah saya rasa semua tahu sebab semua ni dah join kan. Okey, inilah kita punya portal. Boleh tak wife saya nak tukar referral? Tukar referral ni kalau boleh jangan buat lagi. Tukar referral ni benda sensitif. Jadi kalau dah salah, tengok macam mana. Kita sebenarnya tak payah fikir pun orang atas kita. Kita fikir yang bawah kita saja. Jadi tak nak ada isu tukar-tukar referral ni. Kalau boleh maintain dengan referral yang kita dah ada. Dan tak ada masalah pun siapa referral kita. Yang penting sebenarnya macam mana kita nak buat tu ialah diri kita sendiri. Jadi bila kita dah naik consultant, dealer, you all akan dapat special page satu ni dekat sini, consultant access. Dekat consultant access ni lah you akan dapat tengok banyak benda lah. You ada JSA report, your consultant channel board, macam-macam lah. Dekat sini you ada CP58, memo, presentation dan juga tool. Kita tak tahu nak buat slide. Cik Husaini boleh lah, Cik Husaini pandai buat slide. Tahu, saya pun tak pandai, saya suruh staff saya buat. Tapi kalau betul-betul tak pandai, tak apa, dekat sini dah ada dah. Dia sediakan slide. Dia ada sediakan slide, tengok. PDF bahasa Melayu.
Bahasa Inggeris, bahasa Cina semua dah ada. You klik saja dah ada slide kat sini. You tak tahu nak buat banner, tak payah susah-susah nak buat name card, nak buat banner, semua dah ada sini. Tak payah you nak design, you pakai je design yang telah Quantum Mental sediakan. Jadi senang, mudah Kemudian memo-memo. Semua ada kat sini. Memo, manual termination screenshot, chain referral. Ni baru cakap ni tentang referral. Apa ni? Terima kasih. Okey, ni ada memo ni lagi. Chain referral ni dia dah ketatkan semenjak 14 bulan 2 tu hari dah bukan mudah lah untuk chain referral ni. Dia dah ketatkan. Jadi tak payah fikir pasal chain referral ni, kalau kita move on je. Dan yang saya cakap tadi, yang paling best you akan ada ni. You akan ada payout ni. Payout ni, ini saya kosongkan. Setiap hari dia punya payout ni dia akan accumulate dekat sini. Tapi saya malas nak monitor. Jadi saya akan setiap malam pukul 12 saya akan habis kosongkan, saya beli GSA. Jadi ini adalah pendapatan saya untuk satu hari. Sebagai dealer yang baru masuk bulan ke-7 jadi dealer. Belum naik dealer developer tau. Baru dealer saja. Ini pendapatan harian. Jadi saya rasa dia akan dapat macam mana tau. Dia akan dapat macam ni. Dan setiap belian ni you boleh nampak. Yang di satu ni ialah direct you. Direct you yang beli. Ni dia punya commission, dia punya percentage of commission dia. Ada yang saya dapat 7, ada 5, ada 3. Yang di satu ni commission daripada dealer saya. Dealer saya dia ada dia punya team buat, saya dapat percentage juga daripada dealer yang saya hasilkan. Jadi kalau dah banyak-banyak macam ni kan, jadi pendapatan tu walaupun semua sikit-sikit berapa sen, berapa ringgit ni kan, tapi dicampur-campur ada 1,300 untuk satu hari punya pendapatan sebagai dealer. That's why saya cakap pendapatan di QM ni sangat-sangat gila dan dia punya kerja tak ada teruk mana pun. Dia sebab kita bukan buat satu orang. Kalau ikutkan saya punya recruitment saya rasa tak sampai pun 50 orang. Yang saya buatlah sepanjang 6 bulan ni tak sampai 50 orang dalam masa 6-7 bulan ni. Jadi average-nya lebih kurang tak sampai 10 orang satu bulan. Tapi macam mana dia boleh jadi banyak ni sebab semua orang faham kenapa perlu jadi dealer. Jadi you all boleh aplikasikan pengalaman yang saya dah lalui ni untuk membangunkan masing-masing punya tim di masing-masing punya agensi. Ini ialah contoh saja, bukan nak tunjuk apa, untuk bagi semangat dengan you all, untuk nampakkan kepada you all bahawa income di Quantum Mental ni sangat-sangat best dan dia punya kerja tak ada sakit kepala, tak ada maintenance of contract, tak ada demotion, tak ada training wajib you nak kena datang kecuali waktu nak naik dealer itulah sekali. Tanya Cik Jadi, dia ada pergi training lain dia hanya jadi support je semua training yang saya buat, jadi pengerusi majlis. Itu saja, itu pun saya paksa. Kalau tidak tak nak. Jadi sangat-sangat mudah bisnes di Quantum Mental ni. So saya rasa itu saja, kita pun dah ada 48 minit. Saya rasa dengan sikit sharing tadi mungkin you all boleh dapat idea macam mana nak buat team you all ni. Dan kalau boleh kita nak tengok lebih ramai dealer, especially daripada kita punya team Gila Mas, supaya lebih ramai akan jadi dealer. Dan fikir macam mana jadi dealer. Kalau perlu rasa cari duit, nak pinjam, pinjamlah. Dapatkan advice daripada saya macam mana nak jadi dealer tu. Pupuk orang, siapa yang boleh jadi introducer, siapa yang boleh kita park duit untuk jadi mempush kita jadi dealer. Bila semua jadi dealer, insya-Allah you all akan mudah kerja. So itu saja daripada saya. Saya mengalu-alu. Kalau ada soalan, insya-Allah kita boleh cuba jawab. Kalau tak ada, saya serahkan kembali sebab saya tadi ingat nak habis dalam sekitar 45 minit saja untuk refresh kita punya minda dan juga idea baru untuk dalam kita punya kerjaya ataupun mencari peluang di Quantum Mental ni. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Encik Khairul Jihadi. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
Terima kasih Encik Suhaini. Tadi kita tengok semula, kita tengok tadi masa pembentangan tu yang berkenaan dengan apa ni, anak-anak buah kita, contoh dia punya downline lah, bahasa dia pada downline lah. Dia kalau kita nak mangkat ni semua direct ke?